Polis mungkin diberi kuasa untuk menghalang pemindahan wang dalam kes-kes di mana mangsa penipuan atau skam enggan percaya bahawa mereka sedang menjadi sasaran dan sebaliknya berkeras mahu memindahkan wang. Ini akan dilakukan menerusi satu rang undang-undang baru yang sedang diusulkan bagi membolehkan polis mengarahkan pihak bank untuk menyekat transaksi perbankan mangsa penipuan, yang termasuk perbankan online, khidmat PayNow serta kemudahan ATM. Menurut Kementerian Ehwal Dalam Negeri MHA, dengan cara itu polis boleh melindungi para bangsa dengan lebih baik. Rang undang-undang perlindungan dari skim penipuan itu diperkenalkan di Parlimen oleh Menteri Negara MHA Sun Xueling. MHA menarik perhatian bahawa jumlah kes penipuan melibatkan pemindahan wang secara sukarela oleh mangsa kepada si pelaku kekal tinggi. Ini meskipun terdapat langkah berjaga-jaga dan usaha pendidikan awam yang meluas. Pada separuh pertama tahun ini, 86% daripada kes penipuan yang dilaporkan berlaku akibat pemindahan wang yang mangsa sendiri lakukan. Rang undang-undang yang diusulkan itu akan membolehkan polis mengeluarkan perintah sekatan atau RO kepada pihak bank untuk menghalang transaksi oleh individu jika mereka yakin pemindahan dibuat kepada para penipu. Menurut MHA, RO hanya akan dikeluarkan sebagai pilihan terakhir selepas semua pilihan lain untuk meyakinkan individu tersebut sudah dilaksanakan. Mahkamah tidak lama lagi mungkin diberi lebih banyak kuasa budi bicara untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi kesalahan memandu. Ini jika pindaan kepada Undang-Undang Lalu Lintas diluluskan. Rang Lalu Lintas Jalan Raya pindaan lain yang diperkenalkan di Parlimen hari ini termasuk memansuhkan hukuman minimum wajib dan tempoh seseorang pesalah kali pertama diharamkan daripada memandu. Hukuman minimum wajib bagi pesalah berulang juga akan dikurangkan iaitu daripada 4 tahun kepada 2 tahun bagi pesalah yang menyebabkan kematian dan daripada 2 tahun kepada 1 tahun bagi mereka yang menyebabkan kecederaan. Ini termasuk naas jalan raya di mana para pengguna menunjukkan perbuatan tidak bertanggungjawab. Tiada perubahan diusulkan bagi hukuman maksimum untuk kesalahan-kesalahan tersebut yang kali terakhir dinaikkan pada 2019. Hukuman minimum wajib juga kekal tidak berubah bagi mereka yang memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Kenaan rangkaian khidmat MRT sudah semakin baik antara September hingga Oktober. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat semasa menjawab soalan Parlimen hari ini. Menurut beliau, insiden antara kejadian kegagalan MRT bagi Oktober ialah hampir 2 juta kilometer berbanding 1.9 juta kilometer bagi September. Cik menambah penguasa pengangkutan darat LTA juga akan memenuhi jadual untuk menyelesaikan program pembaruan LRT Bukit Panjang menjelang 2026. Matlamatnya ialah untuk menyambung semula khidmat berterusan berkembar bagi semua masa perjalanan untuk hari biasa pada bulan-bulan mendatang. Khidmat tersebut terganggu pada 22 Oktober. Singapura dan China akan menaik taraf perjanjian dagangan bebas FTA yang dimeterai pada 2008. FTA dinaik taraf itu mula berkuat kuasa 30 Disember ini dan ia akan memberi kesetaraan kepada para pelabur Singapura yang akan meraih akses pasaran yang lebih luas dengan China. Ini adalah antara 25 perjanjian yang dimeterai di Majlis Bersama bagi Kerjasama Dua Hala JCBC siang tadi, iaitu wadah dua hala tertinggi antara Singapura dengan China. Ini kali pertama Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong mempengerusikan bersama mesyuarat JCBC di samping naib Perdana Menteri China Ding Xuexiang. Dan tahun ini agak istimewa kerana JCBC meraihkan ulang tahunnya yang ke-20. Di tengah-tengah persekitaran global yang semakin rumit, Encik Gan berkata sudah tiba masanya untuk kedua-dua negara mempergiat kerjasama dalam bidang seperti jaminan makanan dan jagaan kesihatan. We will continue to tap on our long-standing partnerships in innovation and science and technology to find solutions to these challenges, including new drivers for growth. Our people-to-people exchanges are crucial to our bilateral ties, and we must therefore continue to strengthen connectivity and enhance cultural and educational exchanges.
Naib Perdana Menteri China Ding Xuexiang turut mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong di istana hari ini. Mereka membincangkan bidang-bidang baru kerjasama termasuk teknologi digital dan ekonomi hijau. PM Wong menekankan hubungan Singapura-China adalah cemerlang. Beliau berharap kerjasama akan terus rapat dan kukuh dengan China sedang kedua-dua negara meraihkan 35 tahun hubungan diplomatik tahun depan. Seorang lelaki berusia 37 tahun Besnayaki Keith Spencer didakwa di mahkamah hari ini berhubung insiden tikaman semasa satu upacara misa di gereja St. Joseph. Insiden tersebut mengejutkan seluruh negara dan mendorong kumpulan-kumpulan agama supaya bersatu menentang keganasan itu. Spencer, seorang rakyat Singapura, dikenakan satu tuduhan sengaja menyebabkan kecederaan parah menggunakan senjata berbahaya terhadap Padri Christopher Lee Kwong Heng. Spencer dituduh menggunakan sebilah pisau lipat untuk menikam Padri Lee di bahagian mulutnya. Kertas pertuduhan menyatakan tindakan Spencer mengancam nyawa Padri Lee menyebabkan luka 8 cm pada lidah mangsa serta luka 3 cm pada bahagian atas bibirnya dan juga luka 4 cm pada mulutnya. Spencer muncul di mahkamah menerusi persidangan video dari tempat dia ditahan reman. Dia tidak diwakili peguam. Pendakwa raya polis meminta Spencer ditahan reman selama 3 minggu bagi menjalani penilaian psikiatri. Hakim meluluskan permintaan itu dan kes tersebut akan disebut lagi pada 2 Disember. Padri Lee sudah menjalani pembedahan dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Yayasan DBS akan memperuntukkan $88 juta bagi membantu golongan memerlukan di merata negara mendapat akses kepada keperluan asas seperti bekalan makanan dan jagaan kesihatan dengan tumpuan diberikan kepada penduduk semakin menua. Bercakap di sidang punca Impact Beyond Yayasan DBS, Ketua Yayasan DBS berkata perubahan pemikiran penting bagi menangani penuaan dengan cara yang holistik sedang penduduk semakin menua. Dana itu akan digunakan untuk membiayai 15 inisiatif baru termasuk satu inisiatif yang bertujuan mendidik keluarga berpendapatan rendah tentang kecelikan keuangan. Lebih 1,900 kaki tangan Angkatan Bersenjata Singapura SAF dan Pasukan Pertahanan Australia ADF mengambil bahagian dalam latihan Trident tahun ini. Mereka termasuk lebih 650 anggota Angkatan Laut Singapura RSN. Latihan Trident edisi ke-10 latihan dua hala ini dijalankan dari 6 hingga 15 November di kawasan latihan Shoalwater Bay di Queensland. Antara lain, dalam latihan Trident tahun ini, askar-askar menaiki helikopter Chinook setelah tiba di kawasan latihan menggunakan kapal RSS Persistence. Mereka kemudian dibawa ke kawasan hutan untuk menjalani lebih banyak latihan. Kedua-dua SAF dan ADF sedang belajar untuk bekerjasama sebagai persediaan menghadapi misi sebenar pada hari-hari mendatang. Ini juga peluang untuk askar-askar NSF kami untuk merasai adat-adat orang Australia dan ini juga satu peluang untuk mereka berkongsi dengan adat-adat kita daripada Singapura.